jangan kamu jual di tempat membelinya sebelum kamu bawa barangnya ke khemahmu, kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kembali barang-barang di tempat pembeliannya sebelum dibawa oleh para pembelinya ke khemahnya masing-masing. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Lafaz hadis menurut riwayat Abu Daud dinilai sahih oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Muslimin dan muslimat sekalian, kita pada malam ini kita mula membincangkan masalah jual beli, masalah kesempurnaan jual beli. Di hadapan kita ada dua hadis, hadis Abu Hurairah dengan hadis Ibnu Umar. Saya baca secara berselang sikit sebab kadang-kadang kita tengok dari sudut kesesuaian hadis tersebut, dia lebih berkait rapat dengan hadis yang selepas daripada dia diselangi dengan beberapa hadis. Sebab itulah saya suka syarah dua sekaligus. Hadis Abu Hurairah ni, kemudian kita tinggal 2-3 hadis, kita baca hadis Ibnu Umar. Kedua-dua hadis ini, hadis Abu Hurairah menceritakan siapa yang beli makanan jangan dia jual sehingga dia sukat. Mana sukat dah serah lah maknanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis Ibnu Umar pula menceritakan bahawa Ibnu Umar pernah jual minyak, pernah beli minyak di pasar. Kemudian ada orang, sebelum minyak tu diserahkan lagi, ada orang nak beli dengan dia. Mana sebelum dia terima lagi minyak tersebut, ada orang nak beli dengan dia. Lalu dia ditegur oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, dan Zaid bin Sabit menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan tersebut. Kedua-dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa tidak sempurnanya jual beli melainkan adanya al-qabd. Adanya qabd. Qabd maknanya penyerahan barang tersebut. Ataupun para ulama menyatakan barang yang boleh diserah tidak akan sempurna jual beli melainkan dengan penyerahan. Contoh, beli cermin mata. Bincang dah setuju dah. Dah setuju dah harga sekian. Selagi tak serah, tidak sempurna jual beli. Selagi tidak serah, kita pembeli tidak menyerah dan penjual tidak menyerah, penerima tidak menerima. Itu dinamakan al-qabd. Bagi barang yang dinamakan al-mutanaqqilah, barang yang boleh diangkat. Adapun barang di sana ada barang yang dinamakan barang dalam bentuk akar. Barang yang tidak boleh diangkat, itu syarat dia sempurna, syarat nak sempurnakan jual beli mesti ada takhliyah. Takhliyah ni maknanya berlepas tangan. Contoh apa? Tanah, orang jual tanah, takkan nak angkat tanah. Berlakunya penyerahan, memang tak campur dah, aku serahlah kamu tanah ni. Barulah dikira sempurnanya jual beli. Selagi tak berlaku penyerahan, tidak dikira jual beli. Dan dalam kedua-dua hadis tadi kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada seorang dia tak sempurna lagi dia beli dengan orang lain. Jual beli yang dia lakukan, transaksi jual beli di antara dia dengan penjual masih belum sempurna lagi, dia dah nak jual dah. Nak jual dah kepada orang yang ketiga. Ini maksud dia. Supaya tidak sebab itulah kena sempurna dulu jual beli, barulah dibolehkan dia melakukan penjualan kepada orang yang ketiga. Ini maksud kedua-dua hadis ni. Secara sepintas lalu dinamakan al-qabd. Kalau disebut dalam kitab-kitab fiqh, ini termasuk daripada syarat jual beli mesti ada taqab, ada al-qabd. Mana qabd ni penyerahan daripada penjual dan penerimaan daripada pembeli.
Kalau barang tu boleh diangkat, maka serah, bagi betul. Kalau barang tu tidak boleh diangkat, macam akar, rumah, tanah, yang tu perlu kepada at-takhliyah, iaitu penyerahan dan tidak campur tangan lagi. Kalau rumah contohnya takhliyah dengan bentuk mana? Bagi kunci, tu baru takhliyah. Tapi selagi tak serah kunci, tu tidak dinamakan takhliyah lagi, maknanya tak sempurna lagi jual beli. Kemudian kita berbalik kepada hadis yang kita tinggal tadi. Wa anhu, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'atain fi bai'ah, rawahu Ahmad wan Nasa'i wa sahahahu Tirmizi wa Ibnu Hibban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi. Dua jual beli dalam satu. Jual beli dua dalam satu. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i dan dinilai sahih oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban. Wali Abi Dawud qal man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma awir riba. Kalau tulis baris awakasu, bukan wa tu baris mati, aukas. Aukas tu satu kalimah, bukan au tu dengan makna huruf ataf, dak. Aukasuhuma awir riba. Menurut riwayat Abu Daud disebutkan barang siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, mana berniaga dua dalam satu, maka dia harus menetapkan yang termurah di antara keduanya. Kalau tidak, bererti riba. Okay, tuan-tuan, ada satu masalah yang disebut dalam hadis ni, bai'atain fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu. Dua dalam satu. Jual beli dua dalam satu. Apa makna jual beli dua dalam satu ni? Ada bermacam-macam tafsiran. Di antaranya penafsiran yang disebut oleh para ulama. Sebagai contoh, aku jual kepada kamu barang ni dengan harga RM1,000 kalau kamu bayar cash, dan aku jual dengan RM1,200 kalau kamu bayar secara angsuran. Kemudian tanpa sebarang persetujuan terhadap salah satu daripada kedua harga, dah dikerjadi. Aku jual RM1,000 kalau mu bayar cash, dan aku jual RM1,200 kalau mu bayar secara beransur-ansur. Dia jadi. Dia kata dia tidak tentukan yang mana satu. Jadi hak yang 1,000 ke jadi hak 1,200. Ini dua dalam satu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kenapa dilarang? Kerana harga tidak tetap. Tak tetap, dia tak pilih yang mana salah satu di antara keduanya. Mungkin banyak persoalan dalam kepala ni, tapi nanti dulu. Ada penafsiran yang kedua, bai'atain fi bai'ah. Apa makna bai'atain fi bai'ah? Penafsiran yang kedua menyatakan bahawa makna dia sebagai contoh, aku nak jual rumah ni kepadamu dengan syarat mu jual keretamu ke aku. Aku jual rumah ni kepadamu dengan harga RM120,000 dengan syarat mu jual keretamu ke aku. Maknanya dua dalam satu. Kita beli rumah dia dengan syarat dia, kita jual rumah kita dengan syarat dia jual kereta dia kepada kita. Tu kalau ditukar tanpa nilai, hak tu dah dikira tanpa wang ringgit, dah dikira jual beli dah. Tak timbul masalah. Kalau dia buat pertukaran, okey, aku tukar kereta aku ataupun rumah aku dengan keretamu. Tukar tu dah dinama jual beli. Kerana jual beli dalam syarak maknanya muqabalatu syai' bi syai', pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Tu tak timbul masalah. Tapi kalau dia nilai pula, aku jual rumah aku
100,000 dengan syarat mu jual kereta mu pada aku 100,000 juga. Mana dua dalam satu. Tak tahu berlaku kalau kita dah jual rumah dulu, bila pula dia jual kereta dia kepada kita, itu tidak tahu dengan syarat yang seumpama itu. Itu dinamakan 2 dalam 1 mengikut penafsiran sebahagian daripada ulama. Ni berbeza. Okey, saya nak sebut berbeza satu jual beli lagi yang dinamakan, yang popular diamalkan sekarang ni, yang dinamakan bai'ut taqsid. Bai'ut taqsid, jual beli yang dibayar secara beransur-ansur. Macam kita lah, banyak beli rumah, beli kereta, kita bayar dengan secara beransur-ansur. Kereta cash 60,000, tapi kalau bayar secara beransur-ansur setiap bulan berapa, jadi harganya dengan pergi 75,000 contoh. Tapi kita sign agreement, kita buat persetujuan, kita pilih salah satu daripada harga. Okey, aku tak ada duit, aku nak bayar secara ansuran, maka aku bayar 70, aku bersetuju dengan harga 75,000. Boleh. Kita pilih salah satu daripada harga yang ditawarkan. Itu dinamakan bai'ut taqsid. Tapi hak yang tadi, penafsiran yang pertama tadi, kita tak pilih. Bila tak pilih, tak apa kira jadi. Kira jadi, kita tak pilih. Tak tahu nak bayar secara ansuran ke secara beransur-ansur, ataupun kita nak bayar secara cash. Kalau tak pilih salah satu di antara kedua-dua harga tersebut, dia dinamakan jual beli 2 dalam 1 yang dilarang oleh syarak. Tapi yang kita buat biasa ni dinamakan bai'ut taqsid, iaitu transaksi jual beli yang dibayar secara beransur-ansur. Tapi tuan-tuan, ikut bayaran beransur-ansur ni, apabila kita dah pilih, kami ikut hukumnya dia tak boleh lagi nak naikkan harga. Kita pilih dengan sekian, setiap bulan bayar sekian. Kalau tak bayar, tak boleh nak naik bunga. Bila naik harga, itu dikira riba. Oleh kerana lewat bayar, naik harga, itu tidak dibenarkan. Dalam bab bai'ut taqsid ini ada satu, saya baca satu kitab lama dah. Masa saya duduk Syria dulu, Dr. Wahbah Zuhaili, dia ada karang satu kitab kecil, buku kecil. Buku kecil bertajuk Bai'ut Taqsid wa Ahkamuhu fi Syari'atil Islamiyah. Jual beli secara bayaran beransur-ansur dan hukumnya mengikut syarak. Jadi dalam masalah ni tidak timbul masalah apa yang kita lakukan, jual beli secara bayaran beransur-ansur, dengan syarat kita dah pilih salah satu daripada 2 harga yang ditawarkan kepada kita. Kita pilih nak bayar secara ansuran, secara beransur-ansur, ataupun kita pilih nak bayar secara cash. Kita dah buat pilihan, dia dinamakan bai'ut taqsid. Dan bai'ut taqsid ini bukan hanya Dr. Wahbah Zuhaili yang menyatakan hukumnya harus, tetapi qarar ataupun keputusan fatwa daripada Mujamma' Fiqh Islami juga, mereka bersetuju mengatakan bahawa bai'ut taqsid, iaitu jual beli yang dibayar barang tersebut secara beransur-ansur, walaupun nilai dia lebih tinggi daripada kita bayar cash, itu dibenarkan di dalam syarak. Kalau kita lihat secara zahir hadis ni, man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu awkasuhuma. Siapa yang melakukan 2 transaksi, menjualkan 2 barang, 2 jual beli dalam 1 jual beli, iaitu dengan 2 harga dalam 1 jual beli, maka dia kena bayar yang dengan harga yang paling murah. Ni berkaitan dengan hadis riwayat Abu Daud ini. Dr. Nuruddin Atta menyatakan bahawa
la a'lamu ahadan minal fuqaha'i qala bi zahiri hadzal hadis. Dia kata Dr. Nuruddin Atta dia menukilkan daripada Imam Khattabi. Imam Khattabi salah seorang pengarang kitab syarah kepada Sunan Abu Daud yang dinamakan Ma'alibus Sunan. Syarah kepada Sunan Abu Daud, Imam Khattabi dia menyebut la a'lamu ahadan minal fuqaha'i qala bi zahiri hadzal hadis. Aku tak tahu seorang pun di kalangan ulama yang berpegang dengan zahir hadis ni. Maknanya zahir hadis ini tidak diamalkan oleh ulama. Sebab itulah bila zahir hadis ni tidak diamalkan oleh ulama, ulama membenarkan yang dinamakan bai'ut taksi sebagaimana yang saya sebut tadi. Kenapa hal tu? Kita kena cek baliklah sebab apa ulama tidak mengamalkan zahir hadis ni. Mungkin banyaklah perbahasan-perbahasan yang tidak disebut oleh Dr. Nuruddin Atta di dalam kitab ni. Sebab itulah sebentar lalu saya sebut cukup bahaya kalau kita baca hadis, baca terjemahan, kita buat kesimpulan kita sendiri. Cukup bahaya. Kadang-kadang ada hadis yang memang hadis sahih, makna dia jelas, tetapi ulama tidak menjadikan hadis tu sebagai amalan. Apa sebab dia? Adalah yang kita mungkin kita tak tahu apa punca, apa sebab mereka tidak beramal dengan hadis tersebut. Bahkan hadis ni ditakwilkan oleh setengah ulama dengan takwilan dengan makna yang lain. Okey, hadis yang seterusnya. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن أمر المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. Amr bin Shu'aib telah menceritakan daripada ayahnya, daripada datuknya, yang telah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan yang pertama salafun wa bai', pinjam dan jual. Itu yang pertama. Kita akan syarah apa dia. Yang kedua, wala syartani fi bai', dan tak boleh juga dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Yang ketiga, wala ribuhu ma lam yudman, tidak boleh ambil keuntungan barang yang belum terjamin, iaitu belum diserah lagi. Dan yang keempat, wala bai'u ma laysa indak, tak boleh jual barang yang masih belum ada pada tanganmu. Hadis riwayat khamsah dinilai sahih oleh Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Al-Hakim telah meriwayatkan dalam kitab Ulumul Hadis daripada riwayat Abu Hanifah daripada Amr yang telah disebut di atas dengan redaksi dengan lafaz yang berbunyi Nabi SAW melarang transaksi jual beli bersyarat. Tabarani di dalam kitab Mu'jam Al-Awsatnya telah mengenengahkan hadis yang sama, namun predikatnya gharib, merupakan hadis yang gharib. Sedikit berkaitan dengan hadis ni. Hadis disebut hadis yang diriwayatkan oleh Khamsah, Tirmizi, beberapa tokoh menghukum hadis ni sebagai sahih, Imam Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan juga Al-Hakim mengeluarkan hadis ni di dalam ulum hadis. Bila disebut Al-Hakim mengeluarkan hadis, maka kita ketahui bahawa hadis tersebut ada dalam kitab beliau yang bernama apa? Al-Mustadrak. Bila sebut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, bererti riwayat Al-Hakim di dalam Mustadrak. Al-Mustadrak ala Sahihain. Saya ulang sekali lagi,
apa makna, apakah kitab mustadrak? Mustadrak adalah kitab yang dihimpunkan oleh Imam Hakim. Beliau menghimpunkan hadis-hadis yang sahih, tambahan yang daripada kitab Bukhari dan Muslim. Beliau meletakkan syarat seumpama syarat yang diamalkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu mengikut hajat awal beliau, walaupun adanya tasahul, adanya kritikan daripada ulama. Tapi mustadrak ni maknanya hadis yang tak ada dalam Bukhari dan Muslim ditambah oleh Imam Al-Hakim. Bila sebut hadis riwayat Imam Al-Hakim daripada dalam kitab Al-Mustadrak. Dan hadis ni selain daripada kitab Al-Mustadrak, Hakim juga menyebut dalam kitab Ulumul Hadis, dalam kitab beliau. Dan kitab Al-Hakim, Imam Hakim dalam Ulumul Hadis, dalam bicara berkaitan dengan ilmu-ilmu hadis, bincang tentang hadis sahih, dhaif, apa dia hadis hasan dan seumpamanya, dia merupakan di antara kitab-kitab yang terawal yang dikarang dalam bab ulumul hadis. Kitab Ulumul Hadis Al-Hakim. Sebab itulah kitab beliau ini juga dijadikan rojokan-rojokan utama bagi pengkaji-pengkaji di kalangan ulama di dalam ilmu hadis ataupun mustalah hadis. Jadi dalam hadis ini ada beberapa perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jual beli. Secara umumnya 4 perkara, 4 gambaran. Yang pertama, la yahillu salafun wa bai'. Salaf mana apa? Pinjam dan jual. Apa penafsiran dia? Apa gambaran dia? Gambarannya kalau seorang tu, dia sebagai contohnya, dia kata, aku beli daripada kamu, aku beli daripada kamu barang ini dengan syarat kamu bagi pinjam dulu sebulan. Aku pakai dulu sebulan, contohnya. Dengan syarat kamu pinjamkan aku dulu. Kamu pinjam kepada aku, lepas tu barulah aku beli. Kenapa Nabi larang? Bila pinjam ni, lepas tu baru beli. Kerana sewaktu kita pinjam barang orang ni, kadang-kadang berlakunya susut nilai. Susut nilai, nak tahan harga sekarang harga dah jatuh. Tapi nak ambil harga macam-macam, timbul masalah kemudian. Contoh, kalau kereta pinjam 2 bulan contohnya, mungkin harga dia dah jatuh. Kita nak tahan harga awal, dia kata harga kereta ni, tukang beli kata harga kereta dah jatuh. Balah pula situ. Kita nak bagi harga rendah, kata rugi aku, waktu aku bagi kamu dulu harga mahal lagi. Jadi Islam ni disekat daripada awal-awal sebarang unsur yang boleh menimbulkan perbalahan di antara pembeli dan penjual. Itu gambaran yang pertama, salafun wa bai'. Yang kedua yang dilarang oleh Nabi, syartani fi bai'. 2 syarat dalam satu jual beli. Ini ditafsirkan oleh para ulama mengikut pendapat yang kuat yang kita sebut tadi sebagai 2 dalam 1. Jual beli 2 dalam 1. Aku jual barang ni dengan harga RM100 secara cash dan RM120 secara tunai. Okey, aku terima tanpa memilih salah satu di antara 2 nilai. Tu bai'at, bai' syartani fi bai' ataupun bai'atain fi bai'ah. Ini yang ditafsirkan oleh ulama. Sebahagian ulama mentafsirkannya sama. Kita ambil waktu mudah. Kemudian wala ribhu ma lam yudman, dan tak boleh kita nak ambil untung apa yang belum dijamin. Apa makna belum dijamin? Barang sebelum diserah kepada kita, sebelum diserahkan oleh penjual kepada pembeli, barang tersebut di bawah jaminan siapa? Penjual. Mana kalau rosak di tangan penjual, pembeli tak tanggungjawab. Tu maknanya tidak jamin. Mana selagi tak dijamin, mana tidak
dilepaskan ke tangan pembeli, maka pembeli tak boleh nak ambil untung. Tak boleh nak ambil untung sebagaimana hadis tadilah. Maknanya kita nak jual barang yang belum sempurna lagi milik kita, tak jadi milik kita lagi, kita dah nak jual. Tu yang ketiga. Yang keempat, jual bai' ma laisa indak. Kita jual barang yang tidak ada di sisi kita. Maknanya sama ada bukan milik kita ataupun barang yang bukan di bawah qabdah kita, bawah kuasa kita. Barang milik kita tapi tak ada. Macam mana? Aku jual kereta kamu. Mana kereta? Itu kena sita dah polis. JPJ sita dah. Mana malaisa indak, barang yang tak ada walaupun milik kita. Barang yang tidak ada. Tu Islam tidak membenarkan kerana ada unsur-unsur penindasan kepada salah satu di antara dua pihak, pembeli ataupun penjual. Sebab itulah asas kepada hadis-hadis ini boleh kita katakan tidak lari daripada mensyarahkan ayat antaradi. Jual beli, asas yang paling utama persetujuan daripada dua belah pihak. Nak mengelakkan daripada sebarang kekeliruan, sebarang perbalahan, maka Nabi melarang beberapa jenis jual beli ataupun transaksi yang dilakukan. Kita hanya jadi orang tengah. Berkaitan dengan orang tengah, dia dinamakan simsar. Tunggu dulu. Simsar, masalah simsar ada ke saya InsyaAllah sempat juga malam ni. Tunggu 1, 2, 3 hadis lagi. Wa anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Rawahu Malik qala balaghani an Amr bin Shu'aib bih. Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib yang telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cengkeram. Imam Malik telah mengatakan telah sampai kepadaku hadis ini melalui Amr bin Shu'aib. Jadi tuan-tuan, sedikit berkaitan dengan perbahasan dalam sanad hadis ini. Kita perlu tahu bahawa dalam kitab-kitab yang muktabar ataupun tokoh-tokoh yang muktabar, kadang-kadang dalam kitab dia ada beberapa bahagian. Saya ambil contoh Bukhari, Imam Bukhari. Dalam sahih dia ada hadis yang dipanggil hadis musnad ataupun hadis yang muttasil yang disebut sanad daripada guru dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni boleh kita katakan hadis riwayat Al-Bukhari. Habis situ je tak apa. Hadis riwayat Bukhari. Tapi dalam Bukhari juga ada hadis yang dinamakan mu'allaq. Apa makna mu'allaq? Hadis yang tidak disebut silsilah sanad daripada Bukhari ataupun daripada guru dia sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang mu'allaq ni disebut awal sebelum daripada hadis yang musnad. Kadang-kadang hadis mu'allaq ni dijadikan tajuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus qala Rasulullah. Ni dinama mu'allaqat Bukhari. Kalau disebut oleh ulama hadis dari sudut nak takhrij,
ulama akan mentakhrijkan hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam ta'liqnya ataupun dalam mu'allaqatnya. Dan kitab mu'allaqat, hadis-hadis mu'allaq Imam Bukhari ni ada satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang bernama Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq, satu kitab yang mensabitkan balik sanad Imam Bukhari ataupun sanad hadis ini sehingga sampai kepada Rasulullah. Walaupun Imam Bukhari tak sebut, tetapi Imam Ibn Hajar berjaya setiap hadis yang tidak disebut sanad oleh Imam Bukhari, beliau mencari dan mengkaji sanad-sanad hadis tersebut sehingga sampai kepada Rasulullah. Balik kepada kitab Imam Malik, Bukhari ni sangat penting, sebab tu saya ulang balik. Dalam kitab Imam Malik, bila sebut riwayat Malik dalam Muwatta, dalam Muwatta Imam Malik dia ada satu perkara yang dinamakan balaghat ataupun mursalat. Balaghat ataupun mursalat Imam Malik. Ya, bila kita kata hadis riwayat Imam Malik, bererti hadis yang Imam Malik meriwayatkan dengan sanad dia sehingga sampai kepada Rasulullah. Tapi kalau kita sebut, kalau ulama sebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam balaghat dia ataupun dalam mursalat dia, mana hadis yang tidak disebut dengan sanad yang sempurna. Kadang-kadang disebut balaghani. Ni sebab apa dia ulama menggunakan istilah balaghat. Kalau Bukhari ulama menggunakan istilah muallaqat. Muallaqat, tapi balaghat ni di istilah yang popular yang digunakan kepada kitab Muwatta Imam Malik. Kenapa? Kerana Imam Malik biasa sebut balaghani, sampai kepadaku hadis begini. Tapi sampai siapa yang menyampaikan? Siapa guru dia? Siapa guru daripada guru dia? Itu tidak dinyatakan oleh Imam Malik. Ini dinamakan balaghat. Dan balaghat Imam Malik ni juga ada tokoh yang mengkaji sanad dia, iaitu Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid, syarah kepada Muwatta Imam Malik. Dia cek hadis balaghat tersebut, dan balaghat dalam Muwatta Imam Malik tak banyak, 61 hadis saja. 61 hadis ini kitab hadis balaghat yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam balaghat dia. Sebab tu dia disebut rawahu Malik qala balaghani. Telah sampai hadis ni kepadaku daripada Amr bin Shu'aib. Siapa yang menyampaikan? Tidak dinyatakan siapa dia. Itu istilah yang dinamakan balaghat Imam Malik. Bagi pengkaji hadis, istilah ni memang tidak janggal lah. Kalau Bukhari, riwayat Bukhari dalam Sahih, riwayat Bukhari dalam Mu'allaq, kitab yang sama. Kalau Muslim, riwayat Imam Muslim dalam Sahih, riwayat Imam Muslim dalam Muqaddimatus Sahih. Muqaddimah dia itu lain. Abu Daud, riwayat Abu Daud dalam Sunan, riwayat Abu Daud dalam Marasil. Tirmizi, riwayat Tirmizi dalam Sunan. Kalau disebut riwayat Tirmizi, ada riwayat Tirmizi dalam Ilal, kitab Ilal. Dan begitulah juga Imam Malik, riwayat Imam Malik iaitu dalam Muwatta. Bila sebut riwayat Imam Malik dalam balaghat, kitab yang sama tetapi bentuk periwayatan hadis dia berbeza dengan hadis yang muttasil, yang dinyatakan sanadnya secara jelas satu persatu daripada gurunya sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa pengajaran daripada hadis ni? Kalau kita tengok hadis balaghat Imam Malik, hadis Imam Malik secara umumnya hadis yang muttasil dikatakan hadis yang sahih. Tapi dalam bentuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam bentuk balaghat ni tak semestinya sahih. Boleh jadi dhaif,
boleh jadi hasan, boleh jadi sahih. Apa pengajaran daripada hadis ni? Hadis ni Nabi melarang daripada jual beli urbun ataupun urban. Apakah yang dimaksudkan dengan jual beli urbun ataupun urban? Kita terjemah sini dengan terjemahan apa? Cengkerang, bayar cengkerang. Disyarahkan oleh ulama makna urbun ataupun urban, ay yashtari ar-rajulu sil'atan wa yaqula a'tika min thamaniha mi'ah ala anni in taraktu 'aqdal bai'i aw al-qira'i mathalan fa hadhihi al-mi'atu lak wa in naffadha al-'aqda a'ta baqiyat ath-thaman. Contoh dia macam mana? Seorang beli satu barang dan dia kata, aku nak bayar kepadamu 100 dulu. Kalau tak jadi, 100 tu hangus. Kalau jadi aku bayar baki harga lagi. Itu dinamakan bayaran cengkeram ataupun pendahuluan. Hal ni yang dikatakan bai'ul urbun ataupun urban. Kedua-duanya sahih dari segi bahasa, boleh urbun ataupun urban. Maknanya aku bayar 100, kalau jadi aku lansaikan, tambah lagi harga. Kalau harga 1000 contohnya, bayar 100 dulu, baki lagi aku bayar kemudian. Kalau tak jadi, 100 tu hangus. Ni dinamakan bai'u al-urban. Ni kebanyakan ulama, jumhur ulama menghukumkan berdasarkan zahir hadis ni. Mereka menyatakan jual beli yang seumpama ni adalah jual beli yang haram, tidak dibenarkan, tidak sah jual beli yang seumpama ni. Tetapi satu mazhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa dibenarkan akad yang seumpama ini, tetapi dengan beberapa syarat. Di antaranya ada tempoh. Okey, aku bagi mu tempoh sebulan. Kalau sebulan mu tak nak beli, duit ni hangus. Mesti ada tempoh, mesti ada tempoh. Sebulan mu fikir dalam tempoh sebulan ni jadi tak jadi. Kalau jadi, selesaikan bayaran, baru aku serah barang. Kalau tak jadi, duit ni hangus, barang mu pun tak dapat. Ni mengikut pandangan mazhab Imam Ahmad, mereka membenarkan ini. Dan tuan-tuan, qarar keputusan mujamma' fikhi, kesatuan fiqh yang berpusat di Jeddah, yang dianggotai oleh ulama-ulama fiqh yang besar semasa, ulama-ulama semasa, mereka lebih cenderung dan mereka membuat keputusan berdasarkan kepada mazhab Imam Ahmad. Apa mereka kata? Yajuzu bai'ul urbuni idza quyyidat fatratul intizar bi zamanin mahdud. Dibolehkan jual beli ataupun bayaran cengkeram apabila ditentukan tempoh menunggu tersebut dengan tempoh yang tertentu. Okey, tempoh berfikir nak jadi ataupun tak jadi jual beli ni, sebulan, setahun, ada tempoh. Bila ada tempoh, dibenarkan. Dan juga wa yuhtasabul urbun juz'an min ath-thaman idza tamma asy-syira' wa yakun min haqqil bai'i idza 'adala al-mushtari 'an asy-syira'. Dan bayaran tersebut akan jadi sebahagian daripada harga kalau jadi beli. Kalau jadi beli, mana tambahlah bayar. Tapi kalau tak jadi beli, dia tak boleh nak tuntut balik. Ni keputusan yang dibuat oleh ulama-ulama semasa yang berbincang dalam masalah ni, dalam kesatuan yang dinamakan mujamma' fiqh. Al-mujamma' fiqh, iaitu kesatuan ulama-ulama yang membincangkan masalah-masalah fiqh. Tapi tuan-tuan, saya akhir-akhir ini tak berapa nak dengar keputusan-keputusan ulama-ulama fiqh ni.
Mungkin setelah ramai tokoh-tokoh di kalangan keahlian dia dah meninggal dunia, nampak tak berapa nak aktif dia sudut. Itu dia. Ataupun wallahu alam lah, saya tak sampai maklumat ke macam mana, wallahu alam. Tapi kalau tengok qara ataupun keputusan fatwa-fatwa mereka, kebanyakannya fatwa-fatwa yang awal-awal dulu. Tahun 2000 ke atas ni tak berapa nak ada dah. 90-an. Awal-awal 2000 ada lagi. 2010 ke atas ni saya tak berapa nak tengok dah. Sebab sekarang ni bermacam-macam institusi fatwa yang ada. Ada institusi fatwa Amerika, ada institusi fatwa itu ini. Walaupun nama Amerika, tapi ambil ulama-ulama dunia juga. Bermacam-macam institusi yang membincangkan isu-isu fiqh semasa ni. Jadi ulama-ulama sekarang lebih ramai, termasuk institusi yang saya sebut tadi, Mujamak Fiqhi, mereka menghukum harus. Mereka apatah lagi hadis-hadis ini, hadis yang kita bacakan tadi ada kecacatan dari sudut sanadnya. Maknanya ada kecacatan dari sudut sanad. Tapi kalau Dr. Nuruddin itu dia masih mempertahankan pendapat jumhur. Dia mengatakan pendapat jumhur yang mengatakan haram itu lebih kuat. Di antaranya berdasarkan hadis tadi, dan juga bila bertembung antara halal dan haram maka menang haram. Berdasarkan kaedah ni, Dr. Nuruddin itu dia kata hak yang kuat adalah pendapat jumhur juga yang mengharamkan jual beli yang dinamakan urbun ini. Kemudian apa? Kalau kita berpegang dengan pendapat jumhur kata haram. Kalau berpegang dengan pendapat jumhur, maknanya duit tu wajib pulang balik. Barang dah tak jadi jual, wajib pulang balik. Dan barang tu belum diserah. Mana urbun ni barang yang belum diserah. Nak beli kereta, okey, bayar dulu sikit. Tanda bayar pendahuluan. Tu kereta tak bagi lagi. Bila tak jadi, mengikut pendapat jumhur, hangus. Mengikut pendapat jumhur, pulang balik. Pulang balik. Tapi mengikut kaul Imam Ahmad dan fatwa-fatwa terkini tadi, dibolehkan juga. Syarat letak tempoh lah. Mungkin ulama-ulama terkini dia tengok kepada keadaan amalan yang kita biasa buat ni, tidaklah dari sudut bayar pendahuluan dan begitu gini, tidaklah memberi satu bebanan ataupun penipuan kepada mana-mana pihak. Sebagai tanda jadi, boleh katakan 90% biasanya jadi. Gitu. Mungkin dilihat kepada wakil. Kerana kaedah dalam jual beli ini yang disebut oleh ulama al-iltifat, kaedah dalam muamalah al-iltifat ilal ma'ani la ilal mabani. Kita kena tengok kepada maksud hukum tersebut, bukan kepada lafaz-lafaz daripada hadis-hadis ataupun Quran. Berbeza dengan ibadat. Ibadat dia lebih kuat al-iltifat ilal mabani. Kita berpegang dengan lafaz yang Nabi sebut tu lebih utama daripada kita melihat elah sebab apa, hikmah dia apa, kenapa. Itu dalam sudut ibadat. Dia sudut muamalat lebih kepada ma'ani, maksud apa, tujuan dia. Tujuan dia nak mengelak perbalahan, nak mengelak penganiayaan satu pihak dengan terhadap pihak yang lain. Bila perkara tu dah tak ada, walaupun nampak macam kita tidak berpegang dengan hadis secara zahir, itu tidak jadi masalah, kerana kita al-iltifat ilal ma'ani. Maksud hadis tersebut bukan mesti buat begitu, tetapi maksud hadis tersebut
nak mengelakkan penindasan kepada pembeli ataupun penjual. Sebab kalau zaman sekarang ni tak buat gitu, payah juga. Nak beli, janji-janji. Orang sekarang ni kalau janji tak janji dengan duit, tak boleh nak tu. Kita nak jual, dah janji dengan orang, sian pula dia pula. Esok kita jual, dia kata, dah janji dulu. Kita tak jual, tunggu-tunggu, tak beli-beli. Jadi, tengok. Melihat kepada banyak situasi, saya yakin, fatwa-fatwa mujamak fikih melihat kepada banyak situasi yang diamalkan sekarang ni. Sebab itulah mereka membenarkan juga. Sebab orang sekarang ni tak macam orang dulu. Dulu janji lain sikit. Tambah lagi kita sekarang ni janji Melayu ada, janji Arab ada. Tu. Tak apalah, sebulan lagi aku bayar. Sebulan lagi, setahun. Ada orang Melayu. Hadis Ibnu Umar kita dah baca tadi. Wa anhu, iaitu Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar qala qultu ya Rasulullah inni abi'u bil baqi'i fa abi'u bid dananiri wa akhudhu ad-darahim wa abi'u bid darahim wa akhudhu ad-dananir akhudhu hadha min hadhihi wa a'ti hadha min hadhihi wa a'ti hadhihi min hadha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa an ta'khudhaha bi si'ri yawmiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma syai'. Rawahul khamsah wa sahhahul hakim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berjualan ternakan unta di Baqi', iaitu kerja aku jual unta di Baqi'. Aku pasang harga, meletakkan harga dengan dinar, namun pembayaran yang aku terima dengan wang dirham. Aku letak harga dengan dinar, orang bayar dengan dirham. Dirham mata wang perak, dinar mata wang emas. Dan aku pasang harga dengan dirham, namun pembayaran yang aku terima dengan wang dinar. Kadang-kadang aku letak harga dengan dirham, tapi orang bayar dengan dinar. Kadang-kadang aku menerima pembayaran mata wang ini dari penjualan untaku. Jadi hak ni lah biasa. Kadang-kadang aku letak harga dengan dinar, dapat dirham. Letak harga dengan dirham, orang bayar dengan dinar. Macam mana? Kita zaman sekarang ni letak harga dengan ringgit, orang bayar dolar. Letak harga dolar, kita bayar ringgit. Ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak mengapa jika kamu menerimanya dengan harga pada hari itu. Selama kamu berdua belum berpisah dan tiada sesuatu pun yang masih tertinggal di antara kamu semua, kamu berdua. Malam tatafarraqa, selagi kamu tak pisah, wa bainakuma syai', dan di antara kamu kedua ada sesuatu. Maknanya masih tertinggal rasa tak puas hati. Maknanya selagi kamu berdua dah puas hati, tidak timbul masalah. Hadis ni memang dia sedikit praktikalnya zaman sekarang ni banyak sungguh. Setengah-setengah tempat ataupun tempat-tempat yang bebas cukai ataupun di airport-airport, kadang-kadang kita boleh menggunakan dua ataupun lebih daripada satu jenis mata wang. Walaupun letak senarai harga dengan dolar, letak senarai harga dengan ringgit, kita boleh bayar dengan dolar. Apakah hukumnya? Secara umumnya Nabi tidak melarang. Tidak melarang, tetapi mesti diselesaikan pada waktu tu, bayar pada waktu tu. Kalau nilaian macam ni, kita nak bayar dengan nilaian dengan mata wang lain daripada apa yang tercatat ataupun yang dimaklumkan kepada kita. Dan juga mestilah berlaku persetujuan daripada dua belah pihak. Selagi ada bainakuma syai', ada rasa tak puas hati, letak harga situ $3. Tapi kalau nak bayar dengan ringgit, $1 RM4. Dia bahan RM12. Kita tengok, dia kata kalau nak bayar dengan ringgit RM12. Kita tengok nilaian dolar 3.5, rasa rugi. Kalau rasa kita tak nak, tak payahlah.
Tapi kalau kita rasa tak apalah, lebih sikit daripada nilaian, tidak ada wa bainakuma syai', mana tak ada apa, kita rasa tak apalah. Sebab kadang-kadang memang kita tak nafikan transaksi berbeza mata wang ni sedikit sebanyak memberi kesan kepada barang. Dia banyak nak guna dolar, tiba-tiba kita bayar dengan ringgit, kita dia pula kena tukar pula. Jadi susut nilai dan seumpamanya ketika pertukaran di antara satu mata wang dengan satu mata wang tu memang berlaku. Jadi bila kita ada persetujuan, maknanya wa bainakuma syai', mana tidak ada sesuatu, malam tatafarraqa wa bainakuma syai', maknanya selagi tidak ada persetujuan maka tidak dibolehkan. Kalau kita dah setuju, tak apalah, kita nak bayar dengan dolar ataupun nak bayar dengan ringgit walaupun nilaian dia lebih sikit, ataupun kita dia letak harga ringgit, kita nak bayar dengan dolar walaupun nilaian lebih sikit, itu tidak jadi masalah. Kemudian hadis yang seterusnya, bab an-najash. Sebab kita belajar fiqh hadis, bukan belajar fiqh. Kalau belajar fiqh banyak kita bahas dari sudut hukum. Jadi fiqh hadis ni kita tumpu kepada mafhum hadis saja. Hukum-hukum fiqh tu hanya secara sepintas lalu. An-najash fil bai'. Wa anhu qala naha sallallahu alaihi wasallam 'anil najshi. Muttafaqun alaih. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi secara najas ataupun najis. Apa makna najis? Ni kita akan syarah hadis yang memang sahih Bukhari dan Muslim. Bahkan hadis ni di antara hadis yang mempunyai silsilah sanad yang dinamakan silsilatuz zahab, silsilah emas. Kenapa? Kerana perawi kepada silsilah periwayatan hadis ni tokoh yang hebat-hebat belaka. Sahabat Nabi memang hebat dah, kita tak petikai. Ibnu Umar, bawah pada Ibnu Umar yang ambil daripada Umar, Imam Nafi'. Nafi', siapa Nafi' ni? Kaitan dia dengan Ibnu Umar? Tak ada orang ingat? Ronaldo kenal? Tak kenal? Berlakon. Tak? Budak-budak tak kenal Ronaldo, berlakon. Nafi' maula Ibnu Umar, hamba kepada Ibnu Umar. Dulu walaupun hamba pun dia ambil peluang mengaji dengan tuan dia. Bahkan ramai di kalangan perawi-perawi hadis yang popular, yang masyhur, yang menyebabkan hadis sampai kepada kita di kalangan mawali, di kalangan hamba-hamba. Antara yang popularnya Nafi', hamba kepada Ibnu Umar. Yang ambil daripada Nafi' pula siapa? Imam Malik. Ni Imam Malik, tokoh yang hebat. Nafi', orang yang paling rapat dengan Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar, sahabat. Mana silsilah ni dinamakan silsilah zahab. Periwayatan mengikut silsilah periwayatan emas dinamakan. Tidak ada silsilah yang mengatasi silsilah ini mengikut kebanyakan para ulama. Memang sahih. Apa makna bai'un najash? Bai'un najash ini maknanya seorang dia bukannya niat nak beli sangat, tetapi dia nak ganggu orang lain membeli. Contoh, harga barang tersebut antara pembeli pertama dengan penjual dia tengah berbincang. Berapa kereta ni harga? Tengah bincang-bincang kata 15,000 lah. Tengah-tengah bincang yang ni, mari orang lain, tak apa aku bayar 20.
Potong lain. Aku bayar 20. Tujuan apa? Tujuan dia nak mengganggu orang ni. Jadi tuan dia kata, kalau gitu aku jual kamu lah. Nanya hak yang pertama tadi. Jadi tindakan yang seumpama itu boleh menyebabkan perbalahan. Mentang-mentang dia kaya, cepat dia potong lain. Sebab tu Islam tak benar. Kalau kita nak beli sekalipun, biar dia selesai dulu. Bincang 15 gitu gini, kita rasa murah sangat dah. 15. Tapi dia dulu hak yang tanya. Dia dulu hak yang buat tawaran, tawar-menawar. Jadi biar dia selesai dulu. Kalau jadi, jadilah rezeki dia. Kalau tak jadi, barulah kita boleh masuk menawarkan harga yang kita nak pula. Tapi kalau kita nak ganggu, bai'un najash. Tiba-tiba kita beli, bayar sungguh tuan dia jual ke kita beli sungguh, hukumnya haram. Tapi jual beli tersebut sah. Milik jadi milik kita, tapi haram lah. Asal kita beli itu, kita potong lain orang. Sebab itulah bila kita tahu dah ada berlaku perbincangan oleh seseorang, bincang nak beli barang tersebut, kita sengaja nak menghalau orang tersebut disebabkan kita ada duit lebih dan seumpamanya, maka perbuatan tersebut haram. Kerana apa? Kerana boleh menimbulkan perbalahan, tak puas hati. Aku baru bincang nak minta murah lagi, mentang-mentang dia kaya, dia potong lain aku beli. Tu memang dalam hati ada perasaan macam tu. Kecuali Tok Wali lah. Kita duk payah nak cari barang, kita orang susah gini, nak beli-beli, tengah bincang-bincang harga, orang lain tawar dengan harga mahal selalu, beli, kita lega, alhamdulillah. Payah nak cari gitu. Kebiasaannya manusia ni ada rasa, ada perasaan. Bila orang potong lain memanglah berasa, bukan setakat berasa tu lah, bak pangkat pun, bak jawatan pun, kalau potong lain hak tu pun boleh tahan dah, nak berasa dah. Aku lama duduk masjid ni, dia baru 2 tahun duduk masjid ni jadi pengurusi dah. Dia baru 2 tahun, aku 20 tahun. Tinggi-tinggi aku ni tak lebih daripada AJK. Tiba-tiba duduk 2 tahun. Hak tu bab jawatan, tidaklah itu sangat dah. Tapi bab jual beli ni boleh menimbulkan bukan setakat perasaan, tetapi boleh menimbulkan perbalahan. Sebab jadi Islam dia larang daripada awal lagi. Memuji barangan. Tengok sikit. Dia kata apa? Makna najas. Puji barangan. Maksudnya seorang penjual menjual barangnya dengan mempengaruhi pembelinya terhadap mutu barang tersebut. Mempengaruhi pembelinya terhadap mutu barang tersebut tidak diperkenankan. Apa makna? Kita boleh faham? Terhadap mutu barang tersebut tidak diperkenankan. Hak tu tidak. Macam kualiti barang atau apa pun penjual Okey. Saya sebut tadi salah satu daripada makna najas. Dia ada beberapa makna. Makna yang kedua betul di situ. Ada beberapa makna najas ni. Najas makna yang kedua, tuan barang dia menyifatkan barang dia tidak dengan sifat yang sebenar. Belilah barang ni original. Original ni aku beli harga 300. Tapi denganmu aku jual RM50 je. Kawan punya pasal. Itu juga dalam bentuk jual beli najas, mana penipuan.
Tapi kalau dia tidak menipu, tak ada masalah. Aku jual kepadamu RM50 tak ada menipu, tak ada itu, tak ada ini. Walaupun dia beli RM5, itu tak ada masalah. Tapi kalau dia menipu, hak ni barang ni original, barang ni gini, barang ni gini, barang ni gini. Hak ni banyak, tuan-tuan. Zaman sekarang ni banyak. Kalau najas jenis macam ni, banyak. Kalau ubat tak, tuan-tuan? Kita tahu. Tanya je, penyakit apa? Ada belaka. Ubat ni boleh belaka. Paling utama, kuat. Padahal dok pun itu antara bentuk najas. Dan jual beli najas ni sah jual beli, tetapi haram. Apa makna haram? Perbuatan tersebut dilarang, berdosa. Sah, apa makna sah? Berlaku pindah milik. Mana kalau kita dah beli itu tak perlu, tak boleh kita nak pulang dah. Orang yang jual tu dia perlu minta maaf kerana mulu kena tipu daku. Sebenarnya barang tu bukan ori pun, saja aku nak tipumu. Tu dia sudut dosa kerana menipu orang. Ni di salah satu bentuk najas. Maknanya ada dua penafsiran. Kemudian hadis, kita baca dua hadis lagi. Jual beli yang masih jual beli yang dilarang. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalati wal muzabanati wal mukhabarati wa 'anil thunya illa an tu'lam. Rawahu al-khamsatu illa Ibn Majah wa sahhahu Tirmizi. Jabir bin Abdullah menceritakan hadis berikut. Nabi SAW telah melarang transaksi muhaqalah. Yang pertama. Kedua, muzabanah. Yang ketiga, mukhabarah. Yang keempat, thunya. Kecuali apabila boleh diketahui secara terang-terangan. Hadis riwayat khamsah kecuali Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Tirmizi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muhaqalati wal mukhadarati wal mulamasati wal munabadati wal muzabanah. Rawahu Bukhari. Anas radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, munabadah dan muzabanah. Ni istilah-istilah jual beli yang dilarang. Yang pertama, muhaqalah. Muhaqalah ni ditafsirkan oleh Jabir bin Abdullah sendiri, perawi hadis ni, bai'ur rajuli minar rajuli zar'a bi mi'ati faraqin minal hintah masalan. Seorang jual tanaman dia yang masih duduk pada, kalau gandum tu pada apa? Tangkai lagi. Dia dijual dengan dia ambil gandum. Okey, aku hak tanah ni, hasil daripada tanah ni aku nak tukar denganmu dengan 10 buni gandum. Ni muhaqalah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kita tak tahu persamaan dia. Kerana pertukaran di antara gandum dengan gandum ni, gandum sama ada yang dia dalam ditangkai ataupun tak tangkai. Gandum, beras ni di antara al-amwal ar-ribawiyah, di antara harta-harta riba yang mesti kalau kita nak buat pertukaran di antara satu sama lain, mesti ada tamathul, mesti ada persamaan, sama qadar banyak dia. Jadi hak ni duduk tangkai lagi, kita tahu, kita bukan tahu banyak mana. Walaupun kita boleh agak, tetapi dalam isu ni, oleh kerana dia al-amwal ar-ribawiyah, maka kita tak boleh pakai agak-agak. Mesti tepat. Itu muhaqalah. Mana jual gandum yang masih ada di pada tangkai dia dengan gandum yang telah
telah dibersihkan ataupun telah dituai. Itu muhaqalah. Yang kedua muzabanah. Muzabanah ni jual kurma muda dengan kurma kering. Kurma basah dengan kurma kering. Kenapa? Kerana kurma dengan kurma ni juga kurma merupakan al-amwal ar-ribawiyah, barang-barang riba yang disebut oleh Nabi. Mana kalau kita nak buat pertukaran di antara barang-barang tersebut, mesti sama jenis, mesti sama berat. Nak tukar sekilo kurma dengan sekilo kurma, boleh? Tapi nak tukar sekilo kurma yang jenama molek dengan sekilo setengah kurma yang jenama grade 2, tak boleh. Riba. Tukar pertukaran kurma dengan kurma mesti mesti sama. Dan kalau kita nak tukar yang disebut muzabanah ni, nak tukar kurma yang kering dengan kurma yang basah. Kurma yang kering dia banyak. Kurma yang basah bila dia kering esok dia jadi sikit. Bila jadi sikit tidak ada tamasul, tidak ada persamaan. Jadi rugi bagi pihak orang yang menyerahkan kurma yang kering. Hak basah ni untunglah. Sebab dia sikit. Bila kering esok dia dah sikit. Dah bertukar menjadi sedikit. Itu makna muzabanah. Ataupun jual bai'ul inab bizabib. Jual anggur yang kering, anggur yang basah dengan kismis. Anggur kering, kismis jual dengan anggur dengan berat yang sama. Itu tidak dibenarkan. Itu dinamakan muzabanah. Kerana anggur juga termasuk al-amwal ar-ribawiyah, barang-barang riba, makanan-makanan yang dinamakan riba. Tapi kalau barang-barang yang tak terlibat dengan riba, jual biskut tukar dengan apa, tukar dengan susu, tu walaupun tak sama berat, tak timbul masalah. Tapi kurma, gandum, beras ni dia dikira al-amwal ar-ribawiyah, barang-barang riba, yang ni mesti sama. Yang ketiga mukhabarah. Yang Nabi larang mukhabarah. Apa dia mukhabarah? Mukhabarah ni seorang tuan tanah, dia ada tanah, dia suruh orang buat kerja. Upah dia bergantung kepada hasil yang dikeluarkan. Ini dinamakan mukhabarah. Okey, tanah aku, tanahlah sayur. Jadi hasil daripada sayur esok 10%, hak itulah upahmu. Ini dinama mukhabarah. 10% daripada hasil tanaman adalah upah kamu. Ini mukhabarah. Yang ni kalau kita ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, juga tidak sah. Tak boleh macam ni. Mesti upah lain. Mu nak tanam sayur, okey, aku bagi upahmu RM50 sehari. Hasil tu esok ikut pandai lah. Kalau banyak-banyak kaku, kalau sikit-sikit kaku, upahmu tetap upah. Jadi mukhabarah al-mu'amalatu 'alal ardi bi ba'dhi ma yakhruju minha. Mukhadarah. Mukhadarah pula, iaitu jual. Kita jual buah sebelum nampak nak masak. Yang ni tuan-tuan banyak berlaku. Yang ni termasuk, kalau kita tengok dari segi zahir hadis ni, berdasarkan pada zahir hadis ni, maka tindakan pajak sawit di sini tak betulnya. Pajak sawit kita tak tahu dia keluar banyak mana, bahkan bunga pun tak lagi kita dah pajak dah. Ni dinamakan mukhadarah. Nak
Tapi kalau dah nampak gaya-gaya dia kebiasaannya tidak rosak, yang tu boleh. Dah kira dah anggar dah. Tengok tandai berapa lebih-lebih kurang. Biasanya kalau dah begitu jadi dah buah tersebut, maka baru kita boleh pajak. Durian besar-besar ni tak boleh nak itu lagi. Tapi bila dah besar, kita tengok dah ada dah setengah-setengahnya dah tebuk di tupai dah, kita boleh anggar. Biasa kalau durian dah besar, walaupun tak masak lagi, itu dinamakan budu salah. Dari segi kebiasaannya, buah tu dah molek, jarang dah luruh, dah besar tu. Kalau besar ni tak boleh. Tengok bunga ataupun putik baru besar, tapak tangan, okey, 2 ekar durian ni aku bayar awal kamu. Ini dinamakan mukhadarah. Mukhadarah. Banyak tak banyak berlaku tu, tu suku kira. Tapi Nabi larang. Kalau nak jual, tunggu, tengok dulu. Tengok bila dah besar, itu barulah kita boleh buat anggaran nilai berapa-berapa. Kalau buah rambutan sebagai contohnya, rambutan merah dah ada dah, sebahagian tu nampak nak merah-merah, tu baru boleh kita nilai. Kalau kecil lagi, tu risiko. Kalau orang membeli tersebut, risiko sangat-sangat besar. Jadi Islam tidak membenarkan. Mula masah ni sentuh. Jual secara sentuh. Tak tengok, okey, sentuh. Hak mana mu sentuh, kira jadi. Hak mana mu sentuh, kira jadi. Tu mula masah. Okey, baju dalam kotak ni harga RM5. Okey, sentuh, kira jadi. Pegang, kira jadi. Tengok, koyak. Rugi dah situ, tak boleh pakai. Tengok bus jaket, harga RM200. Rugi pula pihak niaga. Tu mula masah. Dan mungkin tempat kita ni tak berapa nak banyak amalan-amalan gini, tapi bila Nabi sebut, maknanya zaman-zaman dulu banyak jenis perangai gini ni. Ada berlaku. Dan munabazah makna lempar. Lempar pakaian ni kira jadi. Mu lempar batu. Dulu kita jumpa bai'ul hasah, jual berdasarkan batu. Ambil anak batu, lempar. Kena ke hak tu, jadi hak tu. Munabazah juga melempar. Ayyam bidza kullu wahidin thawbahu ilal akhar. Okey, mu ambil selai baju mu, lempar ke aku. Aku ambil selai baju aku, lempar ke mu. Kira jadi jual. Tu dinamakan munabazah. Dan bai'us sunya, jual barang dengan ada pengecualian, tapi pengecualian tersebut tidak diketahui. Ini juga dilarang. Okey, contoh apa? Aku nak jual kitab aku ni, tapi kecuali 3 biji kitab, kecuali 3 buah. Kitab ada 10 buah kitab. 10 buah kitab ni aku nak jual, kecuali 3. Tu dinamakan bai'us sunnah. Juga dilarang. Illa antum alam, kecuali kalau diketahui hak mana. Okey, aku nak jual 10 buah kitab ni, kecuali 3 Riyadhus Salihin, Bulughul Maram, Syama'il Muhammadiyah. Sah, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang kita kecualikan, yang kita tolak tu tahu hak mana. Tapi kalau 3, kecuali 3 je aku tak nak jual, tak tahu hak mana satu. Tengok-tengok tuan, tukang pembeli ditinggal 3 hak yang tukang jual tak nak. Aku bukan nak hak ni. Dak, aku nak hak ni. Jadi balas pula. Kitab ni dah ada di rumah aku. Macam-macam lah. Kerana kita tengok segala perkara-perkara yang seumpama ni, yang disebut oleh Nabi SAW, tidak lain dan tidak bukan nak mengelakkan daripada berlakunya
perbalahan berlakunya penindasan satu pihak kepada pihak yang lain. Ni di antara kecantikan Islam. Walau bagaimanapun tuan-tuan, saya sebut sekali lagi, kaedah berkaitan dengan jual beli ini ada ulama menyatakan mereka kaedah berkaitan dengan muamalah ini an-nazaru ilal ma'ani la ilal mabani, ataupun la ilal alfaz. Mana dia tengok kepada tujuan. An-nazaru ilal maqasidi wal mabani la ilal alfaz wal ilal maqasidi wal ma'ani la ilal alfaz wal mabani. Berbeza dengan ibadat dia lebih kepada apa yang Nabi sebut tu. Secara walaupun kita tak tahu apa hikmah dia, apa illah dia, apa sebab dia, tu dia sudut ibadat kita lebih kepada ta'abbudi. Tapi dia sudut muamalat ni dia agak luas sikit. Walaupun hadis sahih Bukhari Muslim secara jelas larang, tetapi apa tujuan dia larang? Ulama dia nilai situ. Walaupun tengok memang jelas larang, zahir dia larang, tapi tujuan Nabi larang kerana nak mengelakkan begini. Jadi sekarang ni perkara tersebut boleh dielakkan, maka dibenarkan. Di antaranya apa yang saya sebut, apa sifat-sifat yang disebut tadi oleh Nabi SAW, dia bai'ul mukhabarah. Apa makna bai'ul mukhabarah? Bai'ul mukhabarah tadi iaitu upah kepada pengusaha tanaman di satu tempat. Upah dia tidak dibayar mengikut hari, tidak dibayar mengikut bulan, tetapi dibayar mengikut tanaman, hasil tanaman yang keluar. Yang ni sebahagian ulama-ulama mengatakan boleh. Kenapa? Adakah ulama tersebut tak berpegang dengan hadis? Berpegang. Tapi mereka kata zaman tersebut adanya unsur-unsur penipuan kalau dibuat gitu. Tapi kalau tak ada unsur penipuan, penindasan, bahkan boleh menyebabkan kedua-dua belah pihak untung lagi. Kalau gaji hari dia buat ala-ala kadar je, tengok kita pula rugi satu sudut. Kalau kita bagi mengikut peratur, okey, tanam sayur 10% daripada hasil sayur ni memang dapat kamu. Mungkin dia buat molek, jaga molek, dua-dua belah pihak untung. Oleh kerana boleh menyebabkan kedua-dua belah pihak untung, ulama membenarkan mukhabarah. Walaupun dari sudut hadis, dari sudut lafaz hadis Nabi larang, tapi dibenarkan oleh ulama, terutamanya ulama-ulama selain daripada mazhab Syafi'i. Kalau tak silap saya, Hanafi membenarkan mukhabarah. Tuan-tuan, itulah sedikit berkaitan dengan beberapa hadis berkaitan dengan jual beli. Walau bagaimanapun rasa pening lah sikit. Saya ingat boleh nak laju buat jual beli ni. Rupanya istilah banyak sangat. Kalau minggu lepas kita letih berkala dengan hamba. Hamba saja dah berapa jenis. Tahun ni, hari ni kita letih dengan istilah jual beli yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita